Yang mana dengan takwalah kita dapat betul diri kita hidup di dunia ini dan selaras dengan apa yang suruh oleh Allah dan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya kita sebagai ummah, satu ummah Islam, jamaah Islamiyah, jamaah Islam, yang mana kita ini sebagai satu kelompok, satu puak, yang mana Allah Subhanahu wa taala letak kita sebagai hamba yang wajib taat kepadanya, yang wajib sembah kepadanya, sembah semata-mata apa cara yang diajarnya dan apa yang dibawa oleh Nabi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita bawa agama Islam, nak sapa kepada kita ini penuh dengan keletihan, penuh dengan kepenatan. Susahnya nak sapa kepada kita untuk apa? Untuk redha Allah Subhanahu wa taala. Untuk keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan itu kita boleh terima Islam. Kita boleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama yang mana yang terakhir, innad dina 'indallahil Islam, sebagai agama yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah Islam. Alhamdulillah. Tapi Islam kita, agama kita diserai oleh seteru-seterunya. Seteru yang mana tidak puas hati dengan Islam, yang mana Islam ini boleh belok ataupun boleh lok sekumpulan daripada manusia dalam dunia ini duduk dalam belok ke undang-undang Islam, duduk di bawah syariah ataupun undang-undang yang dibawa oleh Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka serangan ini semenjak daripada Nabi sampai kepada hari ini, semenjak daripada senjata putih, ialah pedang apa ini, sampai kepada senjata orang panggil kata api, peluru, sampai kepada senjata sekarang ini, senjata nuklear dan benda-benda yang sangat berat yang boleh mematikan manusia sekali berlaku berjuta-juta. Sehingga sekarang ini mereka itu guna cara, beberapa puluh cara mereka buat, bahkan ratus-ratus cara dah mereka untuk nak menghancurkan Islam, tidak berjaya. Mereka buat di mana-mana pun tak berjaya, di mana-mana tempat pun tidak berjaya. Mereka tidak boleh cabut Islam daripada jiwa seorang yang mengucap la ilaha illallah dengan cara peperangan, dengan cara kekasaran. Maka rancangan baru sekarang ini, sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian, kita kena ambil peringatan benar-benar, kena jaga sungguh-sungguh. Bukan jaga kita saja dak, bahkan jaga anak-anak kita dan isteri kita dan keluarga kita semua, kerana rancangan ini sangat berat, yang mana orang panggil kata serangnya dia masuk dalam setiap buah rumah. Ambil daripada kecil siapa kepada orang tua, ataupun ambil daripada orang tua turun di siapa ke budak kecil. Nah, ambil daripada tengah hari, tempat buat, tempat minum, tempat makan, sehingga kepada tempat tidur, dan nyerah dengan keadaan begitu. Ini orang panggil kata satu serangan yang paling berat sekali, yang mana mereka akan diubahkan. Akan diubahkan masyarakat dunia dengan cara paksaan.
Dan dengan cara paksaan, dengan cara undang-undang yang mereka akan mengadakan satu undang-undang yang bentuk undang-undang dauli, al-qanun dauli, dan orang kata undang-undang dunia, dan supaya diadakan pada setiap negara dan dilakukan ataupun dibaksakan rakyat turutnya. Sekarang ini di Amerika ataupun di Europe lah, kita kata di Europe lah. Europe ni masuk habis, Amerika, Angkrik, Perancis, semua tu, Jerman, negara-negara hak besar-besar, semua saat ni mereka lah ni orang panggil kata sebagai reda, sebagai kepala yang mereka duk rancang, duk susung nak hancurkan umat sedunia ini. Jadi apakah serengai yang baru ini? Serengai yang baru ini, orang panggil kata, baru ni kita kecek tentang serengai tentang media. Cara tarosak lah, cara TV lah, cara segala-galanya melalui internet. Maka learningnya semua tu dah boleh masuk habis setiap rumah. Maka sekarang ni ada serengai baru, ialah serengai bentuk setelah mana kita tu dan setengah-setengah orang saat ni tu tagih dah dengan orang panggil tu dengan tarosak ni, dengan internet saat ni siapa ke tidak boleh tinggal. Maka ada serengai baru pula, ialah serengai bentuk ibahiyah, bentuk menghalalkan dan mengharuskan segala haram. Dan akan mengharuskan dan menghalalkan segala haram. Dan hak nak hak jadi besarnya, orang yang kata mengharuskan perkara yang mana Allah SWT sangat keji dan sangat benci sekali. Nah, yang mana Allah SWT pernah balik bombing, marah kepada mereka ini, ialah amal kaum Lut. Orang panggil kata Allah SWT telah balik dunia, balik kampung mereka kerana marah. Dan hukumnya sangat berat dalam Islam. Tapi banyak daripada kalangan umat kita tak khabar, tak sedar. Terutamanya member-member ni, seperti member Jumaat ataupun sekolah ataupun di mana-mana tempat mengajar, tidak ambil peduli tentang hal ini. Mereka teralik. Orang cara pendakwah pun ralik, khatib bila pun ralik, imam pun ralik dalam hal masalah ni. Tak ada siapa-siapa. Maka perkara ini paling bahaya sekali. Bahaya sekali ialah orang panggil kata nak sebarnya satu fikrah atau satu fikiran baru yang mana tidak ada gender, tidak ada jenis manusia. Orang panggil kata LGBT. Jadi tidak ada jenis manusia saat ini yang nak kata tak boleh tanya kata mu lelaki ke mu tina kamu nyata. Kalau tanya ni hukum dia salah dalam undang-undang. Tak boleh tanya dulu dah. Ini satu ajaran yang baru yang mana Europe akan isi dalam hati ataupun dalam pahami anak kita. Orang panggil kata 2 campur 2 tu baik berapa? Tu baik 5. Hak ni kata 4, dak 5. Patut mari hak orang suktai kali tak dengar orang pakat dok jawab 5 belaka dia pun 2 campur 2 tu baik berapa? Tu baik 5 juga. Kerana gapo? Kerana orang ramai kata 5 belaka. Patut kita yang fikrah ataupun isi yang mereka akan isi dalam otak kita sekarang ni dan otak orang tua, otak budak, otak werung semuanya, lalu kita ralik. Apabila kita ralik, kita jadi biasa. Kita jadi gapo? Kita jadi orang ghafilin. Orang yang ralik, yang tak ada dengan keadaan ni saat ni jadi biasa. Tak apa biasa ya, tamada ya. Jadi hak tamada itulah akan membawa kepada akibat yang paling teruk sekali. Sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian. Serengai LGBT ni, orang panggil kata dera yang berwarna ni. Dera yang berwarna ini akan menghancurkan masyarakat dunia. Bukan kata masyarakat Islam saja dak, bahkan masyarakat dunia semua. Patut apa yang Allah SWT akan balaskan? Balasan yang teruk sekali.
Kerana hukum orang panggil kata jatuh-jatuh, tino-tino sampai kalau ni tu kurikulum ataupun laksuk ngaji dari rumah sekolah ke Kanada dan Amerika dan British dan Perancis ke apa ini dah diisikan dengan gambar-gambar yang set dalam surat mereka. Ajarkan budak daripada anuban, daripada hadanah wanita anuban lagi suk siapa kepada matrium, ajar cara kata mu ni seorang yang mana tidak ada gender, tak kira mu lelaki ke mu perempuan, tidak ada tanya, hanya nak tanya dirimu, mu ni nak jadi gapo. Tanya anak kecil nak jadi gapo. Kalau acan dia mu sekolah tanya anak kata ke anak ni serah lagu mana, dia kata saya ni anak ni serah rasa gapo ni nak kepada Tino, maka dia paksa ibu bapa saat ni kena serah budak ni kepada orang panggil kata atibak mutahawilin, orang panggil kata bomo yang mana boleh ubahkan gender manusia, nak buat Tino jadi jatuh dan jatuh jadi Tino. Sekarang ni ada dah bomo yang mana mereka letak khas, sehingga disampak tanya mereka, adakah orang jatuh saat ni ubahkan jadi Tino boleh beranak? Mereka nak jawab tak boleh. Tapi ya helah pergi kata pergi mari suk-suk tak boleh nak jawab juga. Tapi nak kata mereka tu tak jauh tinggal masalah ni. Akan disebarkan. Sebab itu kita kena beringat benar. Orang panggil kata hak dera warna saat ni dera warna, orang panggil kata warna gana matahari tu. Dan kita kena beringat molek di situ. Kerana mereka sekarang ni masalah LGBT, kalau Arab dia panggil mujtama' al-mim. Kerana misliyah, mutahawil, mutahayyir, lepas tu mutamayiz. Mujtama' mim, dia kerana dok mim belaka dok depan. Ni orang panggil kata masyarakat yang diubahkan jenis manusia dan masyarakat seks sama seks tulak dan dicampurkan dengan hak lain lagi, maka mereka tak akan usaha akan mengubahkan masyarakat. Jadi semua itu semua tu akan mengubahkan dunia, kerana dia mereka akan ubahkan orang panggil kata keadaan mengikut undang-undang. Ada seorang Saudi dalam Wazarah Kharijiyah, dia buat satu seminar. Satu seminar, satu forum dia buat, dia kecek tentang hal masalah gapo? Orang masalah undang-undang baru yang akan diletakkan oleh barat, orang panggil kata serangan melalui al-irjaf, mana tu melalui gentar takut kepada benda yang mana orang panggil kata nak isikan perkara itu melalui media. Sehingga lah ni di Amerika dia letak satu jabatan, jabatan orang panggil kata satu bahagian ialah bahagian orang panggil kata tadlilul i'lam, bahagian orang panggil kata menyesatkan media berita dan ikut khabar gapo-gapo tentang hak ilmiah, tentang hak ilmu, mereka akan menyesatkan dan akan punuhkan dan akan musnahkan. Maka orang duk biasa dengar sokmo, dia duk dengar siapa ke jadi biasa dalam diri dia. Apabila jadi biasa, maka terlekatlah, maka dia kira kata perkara itu perkara yang biasa, maka perkara yang tidak salah dengan apa yang dibawakan oleh masyarakat, bukan oleh agama. Kerana agama yang tak ada nak turut dah. Tak ada dah nak dengar hak agama, duk dengar haning ya. Maka dia pergi pehel sajanya ialah kita kena turut sebagai mereka yang turut, bahkan generasi baru al-jil yang akan datang, generasi yang akan datang akan membawa perkara ini. Sebab itulah dalam hal serengai baru ini, istilah Arab yang panggil kata akan ada sumbangan daripada kerajaan barat kepada taburul khamis. Taburul khamis ni masa Arab dia orang panggil kata baris yang kelima. Kalau baris yang kelima ni kata baris yang tidak ada, orang panggil kata baris yang tidak ada sokongan daripada siapa, daripada masyarakat, tapi dia akan isikan baris ni dengan cara paksa masuk dalam masyarakat. Ialah gapo sokongan? Ialah kuat gender ni lah akan serai masyarakat, akan serai kampung dan akan serai hak besar sekali, akan serai kurikulum ngaji, terutamanya ngaji ikutlah
boleh jadi di tempat kita ni wallahu alam, dah boleh jadi dalam gapo ni tempat buat laksuk ngaji tu boleh ada orang Islam, ada gapo ni boleh duk sekat-sekat, wallahu alam hak tu setara mana di tempat kita ni. Nah, tapi kalau ke Kanada dan Amerika dan Angkrik dan Europe saat itu dah mulai buat hak ni siap dah, supaya di Sweden gapo gini tu dah jalan dah, orang panggil kata satu laksuk baru dalam ngaji. Di tempat kita ni wallahu alam hak ada bimbang-bimbangnya takutlah ni kerana masalah ni masalah siapa ke suara nak cari suara pilih raya pun mereka buh agenda ni hak besar sekali. Nah, buh agenda ni hak besar sekali dalam agenda pilih raya, maka pasti dia kena patibat. Apabila patibat maka hancurlah kuat kita apabila jadi satu undang-undang yang mana undang-undang itu akan membawa gapo masyarakat tu terima. Apabila terima, acan dan kru di tempat kita pun akan orang panggil kata akan diobrom buat jadi tubik budak nak jadi lagu mana tubik jadi rupa yang diadakan dalam gapo ni orang panggil kata laksuk sakninya. Hak ada bimbangnya takutnya la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Hak bimbangnya takut hadis Nabi ning lah akan tipu di atas kita, yang mana Nabi kata kamu akan turut sunan cara-cara hidup yang orang sebelum kamu, dan shibran bi shibrin, dia panggil kata sejeka demi sejeka dan sedepa demi sedepa, walau mereka itu masuk dalam lubang jiwa pun kamu akan masuk bersamanya. Sahabat tanya kata Yahud mereka itu ya Rasulullah, adakah mereka tu Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Rasulullah kata faman, siapa lagi? Tak ada dah orang lain hak nak nipu dunia ini dan akan menghancurkan kita semua. Dengan itu kita usahalah kita jadi gapo wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Kita jadi orang yang membaiki dan jangan sama sekali kita jadi orang yang turut orang fasidin, orang yang fasikin, orang yang jahat dalam dunia ini. Dan kita usahalah mengelakkan diri kita seperti mana Allah SWT mengelakkan ciptaan kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita elakkan diri kita seperti mana Allah SWT mengelakkan diri kita dan membaikkan diri kita seperti mana Allah SWT buat kepada kita. Wala tattabi' wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu usaha sebarkan kefasadan, keburukan dalam di permukaan bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang mufsidin. Itulah ayat kata sama-sama kita ambil peringatan dan kita ambil peringatan dan kita sapa gatik kepada orang lain, bahkan kita kerah gatik orang lain supaya acan dalam muskalah ataupun ustaz ke ataupun imam atau khatib tu bila kita kena wisapa khabar ini. Kita jangan jadi sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bila dajjal akan timbul. Dajjal timbul apabila tidak disebutkan di atas mimbar. Dajjal timbul apabila tidak disebutkan di atas mimbar. Tak ada orang kecek Dajjal, tu imam pun tak kecek, tu khatib pun tak kecek, tak ada siapa kecek. Siapa kata khatib di atas mimbar pun tak sebut nama Dajjal. Ketika itulah Dajjal akan timbul. Begitu juga kita dari satu keadaan kita sampaikan kaum dan maklumat kepada orang lain supaya kita jadi orang yang gapo khabar dan sedar dan dia dengan keadaan berlaku yang mana mereka akan menghancurkan kita dan anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Astaghfirullahalazim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang juga dirahmati Allah sekalian, akhirnya kita ingatlah satu hadis Nabi SAW dalam hukum orang yang mana main jatuh sama jatuh, tino sama tino, ataupun kita ajar perkara yang tidak molek ini.
Nabi SAW sabda kata, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ula bih. Man wajadtumuh, siapa yang kamu jumpa seorang yang mana buat amal kaum Lut, mana terliwat jatuh sama jatuh, tina sama tina, faqtulul fa'il wal maf'ul, mana terbunuhlah orang buat dan orang yang kena buat, kerana kalau saya buat sama-sama reda. Ayat hukum berat. Di sisi ulama pun ijma' ulama kata beratnya mereka ni siapakah tidaklah direjam, tidaklah dihukum seperti hukum zina, bahkan hukumnya seperti hukumnya hukum ta'zir yang mana Nabi SAW letak, kata bunuh. Maka bunuh ni hukum yang paling berat sekali, sehingga ulama tu khilaf pula dalam cara nak bunuh. Bunuh dengan bakar ke, bunuh dengan lepas tempat tinggi jatuh turun bawah ke, bunuh dengan rejam ke, dengan pegang tokar batu ke. Tu. Jadi tak kira anak dara, bujel, semua berlaku hukum hak ni. Di sisi hadis Nabi SAW dan ijma' ulama dalam masalah ini. Dengan itu sama-sama kita beringatlah, kerana dosanya besar dan balasan Allah SWT pun teruk. Takut bimbang-bimbang dibalikkan bumi dan hancur kita masyarakat dengan sebab perkara itu, dan Allah SWT tipukan bala, tak kira dah, dari bala turun, tak kira orang yang duk ngatik, orang tak ngatik pun akan kena belaka. Maka hari ini hari Jumaat, sama-sama kita bertaubat kepada Allah SWT banyak-banyaknya, dan kita baca surah Kahfi supaya kita lepaskan daripada tipu dajjal, dan juga kita banyak selawat ke atas Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. اللهم باعد بيننا وبين ما حرم علينا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم لا تهلكنا بذنوبنا وآثامنا ولا تلهنا بدنيانا وعن ديننا وآخرتنا. اللهم صرف قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا وجوارحنا إلى مراضيك. اللهم قونا بالاعتصام بالتوحيد والسنة وباعد بيننا وبين الشرك والبدع ودعاتهما. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.